Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke kelas matematik bersama Cikgu Asmina. Cikgu harap semua murid dah bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan sambung dengan topik pembelajaran baru iaitu pecahan. Standard pembelajaran 2.1.1 mendarab pecahan bagi dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan operasi darab pecahan melibatkan pecahan wajar dan nombor bulat dengan betul. Apa itu nombor bulat? Nombor bulat ialah nombor yang tidak mempunyai tanda negatif, titik perpuluhan atau pecahan. Contohnya, sifar, 1, 2, 3, 4 dan nombor-nombor yang seterusnya. Bagaimana pula dengan pecahan? Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda. Contohnya 1/2, 3/5, 1/7, 3/4 dan nombor-nombor pecahan yang lain. Ini merupakan ringkasan berkenaan pecahan di mana pecahan ialah nombor yang menunjukkan sebahagian daripada satu bahagian penuh. Okey, contoh nombor yang diberikan 2/3. Okey, dalam pecahan ada pengangka dan penyebut. Yang mana pengangka dan mana pula penyebut? Pengangka ialah nombor di bahagian atas dan penyebut ialah nombor di bahagian bawah. Dan nombor bagi pecahan disebut sebagai 2/3 ataupun 2 daripada 3 bahagian penuh. Seterusnya, jom kita fahami terlebih dahulu beberapa istilah yang biasa digunakan melibatkan pecahan. Yang pertama, pecahan wajar. Pecahan wajar merupakan pecahan yang mempunyai pengangka lebih kecil daripada nilai penyebut. Nilainya muktamad atau tidak boleh dikecil atau dipermudahkan lagi. Contohnya 1/5, 5/8, 7/9 dan lain-lain lagi. Di mana jika kita lihat nilai pengangka iaitu nilai di atas ini mempunyai nilai yang lebih kecil daripada nilai penyebut, nilai di bahagian bawah. Seterusnya, pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar mempunyai pengangka yang lebih besar daripada penyebut. Nilainya boleh ditukarkan kepada bentuk nombor bercampur. Contohnya 7/5, 5/4, 13/9 jika dilihat pengangka nilai di bahagian atas lebih besar daripada penyebut nilai di bahagian kecil. Dan seterusnya, nombor bercampur. Nombor bercampur merupakan pecahan yang terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar. Contoh, 1/1/5, 5/8, 2/7/9. Contohnya, 1 ini merupakan nombor bulat, 1/5 merupakan pecahan wajar. Ini dah contoh nombor bercampur. Seterusnya, jom kita lihat langkah penyelesaian bagi menyelesaikan darab nombor bulat dengan pecahan. Yang pertama, tukarkan nombor bulat kepada bentuk pecahan tidak wajar. Yang kedua, darab pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Langkah yang ketiga, apabila didarab, sekiranya jawapan tersebut boleh dipermudahkan lagi ataupun dikecilkan lagi nilainya, maka permudahkan pecahan atau jawapan yang diperoleh. Dan langkah yang keempat, sekiranya jawapan yang diperoleh dalam bentuk pecahan tidak wajar, iaitu nilai pengangka lebih besar daripada penyebut, maka kita perlu tukarkan jawapan tersebut kepada nombor bercampur. Kita akan lihat contoh-contoh di slide yang seterusnya. Kita lihat dahulu contoh yang pertama. Soalan diberikan 3 darab 1/5, di mana 3 merupakan nombor bulat dan 1/5 ialah pecahan wajar.
Langkah yang pertama, tukarkan nombor bulat iaitu 3 menjadi pecahan wajar. Okey, apabila nombor bulat ditukarkan kepada bentuk pecahan, dia akan jadi 3 per 1. Mesti 1. Dia tak akan jadi 3 per nombor yang lain. Seperti 2. Takkan, dia mesti per 1. Okey, pecahan wajar ini perlu lakukan apa-apa? Tidak. Maka setelah selesai kamu tukar, darabkan dia. 3 per 1 darab 1 per 5. Macam mana nak darab? Darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Jadi 3 darab 1 per 1 darab 5. 3 darab 1 ialah 3. 1 darab 5 ialah 5. Okey. Lihat jawapan ini, adakah ianya masih boleh dipermudahkan atau dikecilkan lagi nilainya? Tidak, kerana 3 dan 5 tidak boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. Adakah ianya dalam bentuk pecahan tidak wajar? Juga tidak, ianya merupakan pecahan wajar. Maka jawapannya ialah 3 per 5 sahaja. Seterusnya, kita lihat pula dengan contoh yang kedua. Soalan diberikan ialah 2 darab 3 per 4. Okey, langkah dia sama saja. Tukarkan nombor bulat iaitu 2 ke bentuk pecahan tidak wajar. Jadi 2 per 1. Okey, lepas dah tukar, mula untuk selesaikan 2 per 1 darab 3 per 4. Macam mana nak darab? Ingat darab pengangka dengan pengangka, penyebut dan penyebut. Jadi 2 darab 3 per 1 darab 4. 2 darab 3 ialah 6. 1 darab 4 ialah 4. Okey, lihat jawapan yang diperoleh. Adakah ianya boleh dipermudahkan atau dikecilkan lagi nilainya? Ia boleh, kerana 6 dan 4 boleh dibahagi dengan satu sifir yang sama iaitu sifir 2. Jadi 6 bahagi 2, 4 juga perlu dibahagi 2. Ingat, apabila hendak permudahkan nilai pecahan, perlu gunakan sifir yang sama untuk pengangka dan penyebut. Tidak boleh anda gunakan contoh 6 anda kecilkan dengan bahagi 3, 4 anda kecilkan dengan bahagi sifir 2. Tidak boleh, mesti guna sifir yang sama. Okey, kita sambung pengiraan di tepi. 6 bahagi 2 ialah 3. 4 bahagi 2 ialah 2. Okey, lihat jawapan ini, pengangka lebih besar daripada penyebut. Maka ianya merupakan pecahan tidak wajar. Okey, apabila pecahan tidak wajar, kita perlu tukarkan ke bentuk nombor bercampur. Macam mana nak tukarkan? Ingat, pecahan juga merupakan bahagi. Maka apabila hendak tukarkan daripada pecahan ke bentuk nombor bercampur, perlu bahagi pengangka bahagi penyebut. Okey, jadi kita kira di sini 3 bahagi 2. 3 bahagi 2, 1 di atas, 1 darab 2, 2. Gunakan operasi tolak. 3 darab 2, 3 tolak 2 ialah 1. Okey, macam mana nak tulis jawapan akhir? Baca jawapan dari atas, turun ke bawah, kemudian ke atas semula. Maka jawapan akhirnya ialah 1 per 2. Inilah jawapan akhir. Kita lihat pula contoh yang ketiga. Soalannya ialah 9 darab 4 per 5. Tukarkan nombor bulat 9 ke bentuk pecahan tidak wajar. Akan jadi 9 per 1. Kemudian teruskan pengiraan. 9 per 1 darab 4 per 5. Macam mana nak darab? Darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. 9 darab 4 per 1 darab 5. Okey, 9 darab 4 ialah 36. 1 darab 5 ialah 5. Okey, lihat jawapan yang diperoleh. Adakah ianya masih boleh dipermudahkan ataupun dikecilkan lagi nilainya? Tidak boleh, kerana
36 dan 5 tidak boleh dibahagikan dengan satu nombor yang sama. Contohnya, 36 boleh dibahagikan dengan 2, tetapi 5 tidak boleh dibahagi dengan 2. Kita cuba pula untuk sifir 4. 36 boleh dibahagi dengan 4, tetapi 5 apabila dibahagi dengan 4 akan dapat baki. Maka tiada sifir yang sesuai digunakan untuk permudahkan nombor pecahan ini. Adakah ianya telah selesai jawapan ini? Belum lagi. Walaupun ianya tidak boleh dipermudahkan, namun jawapan ini perlu ditukarkan ke bentuk nombor bercampur kerana ianya merupakan pecahan tidak wajar. Macam mana nak tukarkan? Bahagikan pengangka bahagi dengan penyebut. Kita buat pengiraan 36 bahagi 5. 3 ada ke dalam sifir 5? Tiada. Jadi kita letak sifar di atas, sifar juga di bawah. Buat operasi tolak. 3 tolak sifar ialah 3. Kemudian 6 kita turunkan ke bawah. 36. Ada tak 36 dalam sifir 5? Tiada. Kita ambil nilai yang terhampir iaitu 35. 35 maka 7 di atas, 35 di bawah. Buat operasi tolak. 6 tolak 5, 1. 3 tolak 3, sifar. Macam mana nak baca jawapan? Kita baca jawapan dari atas, turun ke bawah, kemudian ke atas semula. Maka jawapannya ialah 7, 1/5. Inilah jawapan akhir. Sebagai tugasan, selesaikan soalan-soalan di bawah. Sila salin soalan dan lakukan pengiraan di dalam buku tulis anda. Setelah selesai, sila snap atau tangkap gambar hasil kerja anda dan anda boleh PM secara personal melalui WhatsApp kepada cikgu ataupun boleh upload di Google Form yang diberikan. Sekian sahaja daripada cikgu untuk kelas sesi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.